Alright, so welcome back. Apa khabar semua dan salam sejahtera. Hari ini kita ada satu special guest dan welcome pada Poem Talk Show yang ke-6, ke-7 hari ni. Sebenarnya kenapa kita jadi ke-6, ke-7 pasal banyak sebenarnya kita nak kongsikan pada you. Tapi pada masa yang sama juga kita agak keliru pasalnya dari segi timing. So maksudnya lah ada satu benda yang sebenarnya macam contoh saya, Muaz dan Zainal juga sebenarnya kita ada bisnes masing-masing nak take care. Tapi siapa juga kita juga nak you tahu maklumat tertentu daripada orang yang sebenarnya dah ada pengalaman dalam bidang ni. Dan antara yang pengalaman dalam bidang ni ialah kita berada dengan, kita nak panggil apa? Tuan Mus ke apa kita nak panggil? Tuan Mus. Mus. Jadi eloklah Tuan punya badan share pada you nanti ya. Dan hari ni fokus kita ialah pasal business continuation plan. So saya dapati kan Tuan Mus, antara perkara yang saya perasan, ramai orang sebenarnya teruja untuk memulakan bisnes. Betul. Dan dia pada sama juga, dia bukan saja teruja mulakan bisnes, tetapi dia juga teruja untuk sebenarnya mulakan bisnes dengan agresif. Kan, dia cuba buat marketing lah, dia cuba buat apa sajalah. Tetapi pada masa sama juga, kan, menurut buku Michael Berber dalam E-Myth Enterprise, dia kata ialah 95% mampus bisnes tu dalam masa 2 tahun pertama. Yep. Kan? Jadi maksudnya lah saya rasa memang kena dengan topik kita ialah isu continuity plan. Kan, bukan saja nak start, tetapi continuity itu adalah perkara yang penting. Okay, bersama saya ialah hari ni ialah Tuan Mus kita. Okay, Tuan Mus kita agak jauh tu, datang sini sikit. Di sini je. Baru nampak muka handsome tadi beliau cakap orang tua. Saya kata tua apa ni? Banyak ilmu di dada ni kan. Okay, so welcome dan mungkin saya minta Tuan Mus kenalkan diri sedikit. Bersama saya ucapkan terima kasih. Welcome pada yang hadir hari ini. Saya nampak ada beberapa orang yang dah mula muncul. Tolong kenalkan diri daripada mana. Dan ini adalah hari sangat important. Pasalnya kita akan kongsikan pasal ialah business continuity plan. Alright, so silakan Tuan Mus kenalkan diri, pengalaman dan sebagainya. So macam mana kita punya program ni ataupun yang kita dalam sesi short ni boleh sebenarnya bagi idea gambaran ataupun solvekan certain isu yang mereka sedang ada. Alright, silakan Tuan Mus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustalib. Saya ni mekanik bisnes Barisan Hadapan lah. Mekanik bisnes dan kehidupan Barisan Hadapan. Ada kehidupan. Sebab apa? Bisnes ni dia tie up to work life balance. Orang dia bisnes 24 jam kehidupan dia hilang kan. Jadi kita gabung semua sekali. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok bisnes atau bekerja, kalau kita tengok kuadran Robert Kiyosaki, everybody start dengan employee. Sama dia employee syarikat ataupun employee bisnes. Lepas tu dia buat bisnes, lepas tu dia own business tu dia punya, dia work on the business, last kali jadi investor. Sebab tu misi saya untuk gerakkan usahawan tu lah daripada employee sampai jadi investor. Sebab tu saya buat business continuity planning. Okay, apa yang saya ajar adalah ilmu tactical business. Okay, sebab background saya sebenarnya industri saya bukan usahawan, tapi daripada umur 18 tahun saya buat gig work lah, yang side hustle. Dulu macam-macam lah kita panggil, side income. Zizi Ali panggil afterburner. Afterburner? Zizi Ali tu otai lah, cikgu otai. Masa saya Zizi Ali lah cikgu yang ada dengan Irfan Khairi baru mula. Okay, jadi kita fokus adalah bagaimana bila start up. Saya dulu industri saya banyak involve dengan projek. Projek pembaikan syarikat global, syarikat minyak global. Okey, pembaikan dari segi SOP, customer service, procedures and all that. Dan saya juga dulu penyiasat kemalangan. Accident investigator satu Malaysia saya jalan. Bila ada kemalangan tanker syarikat minyak, saya akan pergi sebagai part of the team lah. Saya bukan bos, saya front line. Tapi kadang-kadang selepas itu ada juga yang saya jadi team leader. Jadi kita akan siasat bagaimana insiden tu berlaku. Jadi tool yang kita gunakan, kita panggil tripod analysis, adalah based on dia ni Swiss cheese model. Swiss cheese ni keju. Keju Swiss kan dia berlubang-lubang. Jadi kita investigate. Kita guna tripod, kita akan investigate macam mana kemalangan ni berlaku. Jadi tool ni, tripod ni juga digunakan untuk menyiasat kegagalan bisnes. Basically maksud dia insiden, business insiden dengan insiden atas jalan lebih kurang. Okey, digunakan untuk menyiasat kegagalan bisnes. Apa yang terjadi sebelum tu. Gitulah Tuan Nazrul. Alright. Pada masa sama juga itu yang antara poin yang kita nak highlight ialah iaitu dalam satu benda dalam pengalaman ialah daripada Tuan Mus punya pengalaman, dia ada banyak pengalaman So pengalaman yang paling utama ialah menyiasat kemalangan. Maksudnya ialah ada sesuatu insiden berlaku dan juga boleh manifest juga pada dalam bisnes. Kan? So bila dalam bisnes tu maksudnya ialah kita kena kelikat dari segi bisnes tu, iaitu berlaku beberapa perkara
untuk sebenarnya menggunakan dinamakan sebagai tools. Satu dinamakan tripod analysis. Kan ini adalah business tool. Business tool sangat penting lah. Dia business tool. Kalau tidak kita nak measure apa kan, this is really important lah. Alright, silakan. Apakah yang diceritakan sebagai apa tu yang topik utama kita? Kita nak share apa ni? Sebelum kita pergi kepada tripod analysis, sebelum begitu kajian pasal kegagalan bisnes ni, dia basic dia atas jalan kemalangan ataupun bisnes ataupun life. Basic dia sama. Kan dalam hidup kita ni kita letak beberapa perkara supaya sesuatu tak berlaku pada kita. Contohlah kalau kita bawa kereta jalan, kita ada barrier kita apa? Seat belt, apa tu, belon udara, brake, kan, steering, nanti semua untuk mengelakkan kemalangan. Lepas tu defense kita apa? Kita pergi belajar cara memandu, cara berhemah. Jadi dalam bisnes pun sama. Dalam bisnes dia based on dia panggil Swiss cheese. Keju lah ni kan, keju Swiss. Siapa biasa makan keju Swiss kan, nanti dia Swiss cheese lah, dia based on Swiss cheese model. Contoh dia dalam bisnes, biasanya saya ada buat audit bisnes. Saya ada buat audit bisnes. Saya panggil 7 pillar business audit. Maksudnya pillar-pillar yang penting dalam bisnes. Okey, saya boleh tulis lah sikit. Sila sambil. Ini saya sedang syok mendengar ni, saya dengar je. Cerita ini lain sikit daripada lain. Jangan orang cerita benda ni. Kita bagi ceria sikit, bagi ada sikit lah. Okey, jadi 7 lah. 7 ni basic. Ada kata 10, ada kata 15, ada kata 3. Macam-macam lah. Boleh pecahan, ada pecahan. So dalam bisnes yang pertama sekali kena ada strategi. Okay, very good. Ini tak ikut step lagi, ikut dia punya pillar of defense. Maksud dia untuk apa bisnes berjaya, kan kita nak halang ancaman ni daripada berlaku. Ni ancaman ni nak bagi bisnes kita gagal. Jadi tak mau bagi bisnes gagal, kan, macam mana kita nak halang ancaman ni daripada bisnes kita gagal. Jadi kita letak macam-macam kontrol. 7, yang pertama strategi. Di kontrol ni ibarat tadilah macam Tuan Mus ada sebut tadi, kalau bawa kereta tu kita ada seat belt, lepas tu kita ada airbag, udara sebagainya kan. Jadi ini sebenarnya untuk sebenarnya mengelakkan kita sebenarnya terus tiba-tiba KO ataupun terus kena knock out ataupun memang terus mati terus lah. Actually mati terus sebab tak kasi belt, tak ada apa. So maksudnya kalau kita buat bisnes juga ialah bermaksud ialah kita sebenarnya menyelamatkan kita daripada terus mati bisnes lah. Terus mati bisnes. Okey, sila. Contoh je sebab saya buat ni, sebab ada bisnes yang buat startup. Kan bila dia buat startup, lepas 3 bulan tak ada sale, lepas setahun kadang tak, sebenarnya kata tadi lah 80% dia kalau di US lah, kajian US US punya statistik kita lah sini tak ada lagi, tak nampak lagi, jadi 80% fail. Kan, jadi bukan sebab tak pandai buat bisnes, ilmu taktikal. Sebab tu ilmu taktikal penting. Ilmu taktikal ni dia ajar pasal formation. Baik. Formation. Jadi kita mula-mula sekali strategi. Okey, lepas tu kita ada perancangan lah. Perancangan, business plan lah kalau kita bilang bisnes. Perancangan. Lepas tu kita ada pengurusan. Alright. Lepas tu kita ada pengurusan, kita ada kepemimpinan. Okey. Lepas tu kita ada pemasaran. Ini paling simple lah ni. Kita ada jualan. Kita ada kewangan lah, finance. Jadi bila biasanya lah usahawan lah, saya tak buat seminar semua tu sebab dia business mekanik saja. Saya buat banyak face to face. Saya ada buat, orang minta juga buat workshop 20 orang. Sebab apa? Bila kita buat kajian pasal satu field business tu, kita ajar pada usahawan lain supaya jangan ikut apa mistake yang berlaku. Jangan belajar pada masalah kita. Apa ni, kita punya failure, kita belajar failure orang lain. Okey? Jadi bila siasat bisnes tu, bila gagal, saya akan backtrack ke belakang semua ni. 7 pillar ni saya akan check untuk pastikan macam mana ancaman ni. Ni analisis tools juga lah ni. Analisis tools lah ni. Okey, very good. Jadi biasanya benda-benda ni semua ada orang jaga kan? Betul tak? Ya, betul. Ini ada orang, ni pun ada orang kan? Ni pun ada orang jaga. Ni pun ada orang jaga. Okey, last one. Alright. Okey? Semua ada orang jaga lah, 7, 2, 4, 6, 7 mungkin lebih Okey?
Jadi semua ni pillar ni dia panggil Swiss cheese ni. Swiss cheese ni ada lubang. Strategi kita akan ada lubang. Kan? Perancangan ada lubang, pengurusan mesti ada lubang. Tak ada yang perfect dalam dunia ni. Ya, mesti ada lubang kat mana-mana kan. Mesti sebab tu kita buat business review kan. Every 3 months, every 6 months, every year. And all that. Semua ada lubang. Okay. Lubang kecil lah. Kan? Jadi semua 7 pillar yang kita letak ni untuk jangan bagi bisnes kita gagal, akan sentiasa ada lubang sebab dia weakness. Tapi yang masalah dia, ancaman ni kan, selagi ada lubang kecil-kecil ni, dia tak akan gagal bisnes yang kecil-kecil. Okay. Satu. Nombor 2, sebab apa tahu? Sebab apa ni, lubang-lubang ni biasanya kegagalan bisnes terjadi apabila ancaman ni dia tembus sampai satu ketika tu, dia tembus lubang ni semua jadi selari, dia tembus satu ni pun tak membantu. Hari itulah strategi tak buat untuk contoh sekarang ni virus COVID-19 kan, kita gagal buat strategi pasal COVID-19, kita gagal buat perancangan pasal COVID-19, kita gagal mengurus bisnes kita related kan, semualah pemasaran. Jadi pada hari ni semua ni tembus habis. Jadi dalam masa 3 bulan mungkin ada bisnes yang akan gagal, mungkin tak ada sebab ada yang buat kan. Okey, jadi sebenarnya kan, bila kita investigate, kita tak cari active failure sebab ini bisnes siapa yang tak betul. Tak. Kita akan 80% macam you kata tadi lah, 80% daripada kegagalan bisnes ni biasanya kegagalan pengurusan internal factor kan. Okey. Alright. 80% kegagalan bisnes sebab pengurusan. Decision making is key in business. Betul tak? Tuan Nazrul. Betul. Gagal mengambil keputusan. Yes or no. Yalah. Tak ada directions lah. Maybe, alright. Tak boleh jadi. Keputusan ni ada yes or no. Right. Okay? Jadi ini basic kepada ilmu tactical business. Jadi apa yang kita buat? Kita pernah cari pasal dengan orang ni semua. Kita nak cari sebab apa dia bagi jadi ni semua berlubang. Kan? Mungkin ada masalah. Pasal tu company besar kena ada sumber apa? Bahagian department sumber manusia. Dia ada HR lah. HR. Kan? Untuk tackle benda-benda ni. Ataupun kurang motivation. Kan? Sebab apa? Training ni dia ada dua. Dia ada development dengan functional. Kalau dia accountant, contoh dia functional dia accounting. Training. Kan? Development dia time management, filing. Okey, ini basic Baik. Okey, ada apa-apa? Sila. Tak ada. Saya lebih kepada facilitate dan mungkin saya akan tanya soalan-soalan bila saya rasa timbul soalan lah. Tapi pada sama juga apa yang saya boleh highlight juga, kita tunggu juga soalan daripada kita ada berbelah-belah orang kat sini. So mungkin ada soalan apa-apa mungkin boleh you jelas. Kalau you nak tahu, kita dalam business continuity planning, maksudnya ialah kita bukan saja nak start business tetapi kita make sure dia sustain. Sebab key kepada growth ialah kena sustain dulu lah. Betul tak? Kita sustain dulu, apa-apa jadi sustain. Lepas tu grow balik, sustain balik. So sustain is merely a protections lah sebenarnya. So you need to have a protections, ataupun you ada contingency planning, ataupun you ada plan-plan yang mana you boleh review, you boleh juga revise balik apa yang sepatutnya you boleh buat dalam jangka masa yang mungkin you tak expect benda tu berlaku. Contohnya macam Tuan Mu jelaskan isu COVID-19 kan. Habis semua airlines kan. Bukan saja airline, hotel habis, kiok habis, tourism habis, side businesses, tourism banyak terjejas kan. IKS, PKS terlibat dengan SME business yang terlibat dengan pelancongan kan. So jadi maksudnya lah in fact saya dalam bidang info business kan, maksudnya kita buat pada trading, so kita juga affected. You know why? Orang berminat datang training tapi bila buat kat hotel tak nak datang. COVID-19. Takut. So maksudnya saya rasa is damage yang besar sebenarnya. Impact, walaupun kita tidak melibatkan produk, kita melibatkan training, jadi takut datang. Kan, secara tak langsung juga dia bagi impact kepada banyak angle kan. Dan kita tengok hari ni juga WHO World Health Organization juga dah umumkan, dia kata iaitu is a pandemic punya case. Kan, dengan Itali lockdown, tutup terus tak bagi. Lepas tu US travel ban, keluar masuk semua tak boleh. So maksudnya ialah very serious case lah kan. Tapi pada sama je kita very clear cut lah, kita untuk mengenal pasti ataupun kenal pasti macam mana kita nak elakkan perkara ini berlaku lah, kita kena ada strategi ni kan. Strategi daripada ancaman dan bagaimana mengelakkan jadi kegagalan bisnes melalui beberapa struktur yang Tuan terangkan tadi, ialah strategi perancangan, pengurusan kepimpinan dan juga seterusnya lah. Dan strategi ini dinamakan sebagai Swiss cheese. Swiss cheese tu saya ingat asalnya Tuan Mu sebut tu, ingatkan nak bagi case study kilang yang buat Swiss cheese
Kan saya kata apa kilang kan. Bayangan dia, metafor dia. Sebenarnya saya ada case study. Case study saya, case study Oxwipe. Saya dengar Oxwipe dia jual baju putih. Baju putih. Dekat online kan. Very famous interesting. famous. Cheng Famous. Chang Chi Kiong. Baju kemeja putih tu je. Jual baju kemeja putih saja. Tapi kaya. Tapi dia tactical tu. Tapi saya takkan share sini sebab panjang cerita. Okey, alright. Dia pun itu dia punya bisnes. Jadi mungkin dalam small group nanti kita boleh share lah. Supaya kita bagi idea macam mana kita start bisnes daripada zero. Iyalah zero. Zero to hero. From zero to hero. Jadi ilmu bila kita tengok semua ni yang penting taktikal. Macam sekarang lah. It's tactical tau. Kan? COVID-19 siapa ada dalam perancangan? 5 tahun sudah agak berlaku. Tak tahu. Ada siapa pun tak tahu, tiba-tiba jadi. Tiba-tiba harga minyak jatuh. Paling teruk dalam sejak daripada 2014 kan. Ya. Kan? Paling teruk. Ratio pada gold to oil juga adalah paling tinggi. So maksudnya lah paling teruk lah sebenarnya kan. Kalau kita tengok gold juga mencecah kepada paras yang 2012 dulu pada ringan, dan oil juga jatuh teruk sampai ada gap besar dari segi pricing, dan terpaksa kerajaan US tutup dia punya S&P 500 untuk trading sementara. Terpaksa halt, terpaksa berhenti kan sebab terlampau teruk dia punya damage. Kan? Maksudnya dari segi ekonomi global jadi teruk. Dah trip. Dia trip ekonomi global jadi teruk, dan pada saat juga stok semua jatuh, which bermaksudlah company jatuh lah, stok jatuh, company jatuh lah. Dan macam mana untuk revive, macam mana untuk survive, dan macam mana untuk sebenarnya bangkit balik. Okey, silakan. Jadi ilmu tactical business ni jarang orang sebut. Kita pergi mana-mana sebut strategi. Satu. Nombor dua, orang confuse strategi dengan tactical. Baru saya nak tanya, apa beza strategi dengan dia nak pergi ni strategi. Baru nak tanya. Okey. Saya dulu pun bukan orang, saya pun confuse juga. Kan dekat-dekat sama kan, strategi kau apa, tactical kau apa. Fikir kan. Betul. Jadi tactical ni dia sebenarnya formation. Setengah orang kata formation, setengah ada kata formula. Kawan-kawan partner saya dia guna formula. Partner yang akan buat sekali. Saya guna formation. Formation ni contoh dia. Kata perang, kita ambil ambil contoh dalam ni perang Badar. Kita ambil perang Badar. Pasal apa? Dia tactical ni perkataan military. Banyak perkataan dalam bisnes ni perkataan military. Mission, strategi, tactical. Ya, betul. Dan ramai orang yang berjaya dalam bisnes ni kan background dia military. Ini di US lah. Robert Kiyosaki, ex-military. Anthony Robbins, ex-military. Patrick Bet-David, ex-military. Dekat Malaysia saya tak pastilah. Mungkin macam Azizan Osman dia background macam saya industri marketing. Okey. Jadi dia formation. Mungkin kalau Malaysia orang kenal berkait dengan militeri Mak Sabu kot. Okey. Alright, okey. Itu lagi satu cabaran. Cabaran bukan ancaman. Nanti nak pergi ni. Dia bukan kita jangan sambung politik sini, kita sambung. Dia ada dua. Jadi saya cerita formation balik bagi faham ilmu tactical business ni. Masa perang Badar, perang Badar dulu, Rasulullah SAW letak tentera Islam ni ikut formation. 3 barisan. Barisan depan pemanah. Okey, barisan depan pemanah. Dia kerja panah dulu. Barisan kedua pegang lembing. Barisan ketiga pedang. Dan 3 barisan ni kan di depan sekali kan ada 3 orang komander besar duduk di depan untuk negotiate dulu. Supaya jangan perang. Dia start negotiate dulu. Negotiate dulu. Jangan perang. Jaga damage lah. Okey. Jangan perang dulu baru negotiate. Jangan perang dulu, negotiate. Negotiate dulu. Perang. Dalam bisnes pun sama. Walaupun kompetitor ramai, cuba negotiate dulu dengan collaborate dengan very good metaphor. Jadikan musuh jadi kawan. Kan? Jangan anggap musuh lah, ataupun kita jangan bunuh bisnes. Sebab tu saya selalu cerita saya tak buat start up, saya cerita switch up. Switch up ni bukan kata bunuh bisnes ni, sebenarnya tak. Supaya kita sama-sama bersaing cara sihat. Cara sihat. Cuma saya nak share, saya tak mau sebut syarikat oil and gas mana. 2 syarikat oil and gas yang bersaing pada tahun 1990-an share a common depot. Maksudnya lori A ni, syarikat ni, dia masuk tempat lori B isi minyak. Tapi bersaing. Cuma bersaing di depan, di belakang kerjasama. Sebab apa? Logistik. Saya rasa tepat tu Amos. Sebab kita tengok dari segi globalization sekarang ni, ramai orang menceritakan ialah konteks persaingan. Persaingan tu maksudnya ialah aku nak beat kau, kan aku nak lawan kau. Sama berlaku dengan Arab Saudi dengan Rusia. Kan OPEC kata okey that's it, aku nak belasah kau, aku tak suka kau kan. Lepas tu Rusia cakap okey, lepas tu kegagalan untuk negotiation ni, apa jadi Arab Saudi dia tak nak geng, apa berlaku ialah dia jatuhkan harga minyak dengan cara keluarkan lagi
lagi banyak minyak. Lagi banyak minyak. Jadi maksudnya dia berjaya lagi baik lagi. So itu maksudnya contoh kesan kalau maksudnya saya kepada semua bergaduh. Kesan dia bukan kepada Russia. Habis satu dunia. Sebab minyak kan. Russia relax seperti kau kan. Jadi betul kan tu. Okey, dan satu tu bila kita sebut persaingan, macam kita tengok lately terutamanya pada era-era 2-3 tahun ke belakang lah. Kita bercakap dari segi konteks bisnes, dia panggil lah daripada kau bersaing, baik kau emerge. Maksudnya kita berkawan, kita buat sama-sama kan. Jadi bila emerging tu, bila bila kita merge kan, bukan saja emerge tapi kita merge, kita bergabung, sebenarnya kita membentuk kek yang lebih besar. Yes. Dan bukannya kita ambil kek sikit dan market jadi confused. Okey, silakan sambung. Dia bisnes ni secara umum lah, dia ada dua bahagian. Dia ada front line dengan back end. Kan? Back end ni accounting, mungkin admin. Iyalah benda-benda pengurusan ni lah. Benda pengurusan. Front line tu marketing, sales kan, mungkin logistik boleh jadi dua-dua. Jadi boleh kerjasama di back end tu. Di depan masih bersaing. Kena profesional lah bisnes ni, betul tak? Untuk masa sekarang dan masa akan datang, 5 ke 10 tahun ni mungkin akan lebih teruk. Ya. Apa ni, virus ni kan semakin teruk, dah pandemik pandemik dia akan efek semua orang, semua takut duduk rumah. Jadi ini tactical comes in. Sekarang ni business model semua delivery dah start dah. Kan, delivery punya business semua dah naik 20-30%. Betul. Orang tak pergi kedai. Iyalah, sebab tunggu rumah je kan. Jadi kena start fikir dah. Kan, ini hari ni tau. Lagi tahun depan mungkin sampai ujung tahun ni. Setuju. Kan? Okey, jadi kita pergi balik sikit lah sebab apa ilmu taktikal Banyak kita dapat sekejap je kita running ni, banyak kita dapat. Sebenarnya ialah kita kena ada planning ataupun preparation sebelum apa yang kita nak buat dan sebagainya. Dan pada masa sama juga, kalau you yang baru, terutamanya yang memang baru start business, you patut nampak benda dari segi the whole spectrum lah. Jangan nampak pada satu angle saja, sebab bila you understand benda dari the whole spectrum, you boleh prepare yourself daripada masuk lubang yang sama. Entrepreneur dulu dah masuk, so it's better than sebab salah satu key pada mastery dan juga accessibility ialah sebenarnya preparations. Dan dengan ada preparation yang betul, sebenarnya you akan sebenarnya mengurangkan risiko. Kan dari segi risk management, sebenarnya you mengurangkan risk kalau you ada ilmu-ilmu macam ni untuk membolehkan you memahami dari segi satu sudut pandang, bukan saja dari segi you sebagai eagerness untuk start business, tetapi untuk business continuity plan. Alright, silakan. Okay, alright. So mana-mana kita pergi kalau kita belajar buku ke YouTube ke, dengar cikgu cerita, semua cerita pasal strategi operation. Jarang orang cerita tactical. Kan? Bagaimana secara spontan kita ambil tindakan, decision making lah. Betul tak? Secara spontan usahawan nak ambil tindakan. Jadi sebab apa saya fokus pada sini, sebab orang lain tak buat lah. Okay? Jadi strategi yang guna semua strategi perang. Nanti saya cerita sikit, tapi tak boleh cerita detail hari ni. Nak detail kena 2 hari. Iyalah. Ini at least maksud dia end to end. Betul. Daripada ambil order, proses order, documentation, material handling, warehouse, transport, customer service, the whole supply chain, ambil masa nak explain tactical. Kan? Yang pelik tu, yang paling penting tu, walaupun ada strategic plan, tactical plan, operational plan, tactical plan ni ada dalam ni dengan ini. Dia terkandung. Tactical plan ni long term, tapi hari ni tiba-tiba sempat ni. Ya. Kan ada dalam operational lah tactical ni sekarang. Macam mana kita nak operate with this correct thing. Jadi asal dia saya buat ni sebab SWOT analysis. Ramai yang buat, semua dah tahu kan SWOT analysis. Yalah, asal-asasnya dia tahu SWOT lah. Semua kan kalau pergi seminar pun SWOT lah, ada SWOT analysis. Okey? SWOT analysis. Strength, weakness. Okey. Kita translate terus ya. Translate terus sana. Kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang. Okey. Saya rasa hampir semua dah tahulah. Usahawan biasanya tahu ni sebab sebelum start. Tapi apa yang orang tak bagi penerangan lanjut, lepas dah buat SWOT analysis ni, apa nak buat? Ramai yang buat ni tapi tindakan tak ada. Satu. Nombor 2, dalam ni yang mana strategi, yang mana taktikal. Betul tak? Yalah, tak dapat kena pasti. Straight tak dapat. Kita pun tak tahu kan. Jadi tengok tulis boleh lah. Sebab apa? Taktikal ni penting sebab apa? Dia profit oriented taktikal ni. Betul tak? Strategi sales oriented. Kita buat bisnes nak profit kan, nak sale. Kita of course nak profit lah. Kan? Kita nak profit kan. Pasal tu taktikal penting. Sebanyak profit tak ada, banyak usahawan yang berjaya. Banyak usahawan berjaya. Pricing dia very tactical. Strategi pricing dia.
Kadang-kadang untung memang untung gila, tapi bukan gila, bukan riba lah, bukan bunuh orang. Yalah. Cara dia nanti saya explain kemudian, tapi detail kena attend kelas lah, tak boleh. Jadi dari sini kekuatan dan kelemahan ni sebenarnya strategi je. Ini tactical. Okay. Right. Okay. Tadi kita tengok ancaman kan, kita tengok ancaman boleh gagalkan bisnes. Sekarang ni peluang pun tactical. Kan, nampak peluang depan mata ambil. Sebab tu orang yang buat gig ekonomi dengan gig work, gig ekonomi lah. Sekarang gig ekonomi, kerajaan semua gig ekonomi ni. Sekarang ni banyak perkataan baru. Circular ekonomi, impact ekonomi, impact marketing. Nak menceritakan ekonomi tu lah. Kan, dah jadi benda-benda baru, subdivision dia. Kan, jadi ancaman dengan peluang ni is tactical. Okey, yang ni yang sebenarnya buat duit. Biasa dengar Pareto kan, Pareto 80% ni akan bagi 80% profit kepada bisnes kita. Alright. Maksud apa? Peluang dan ruang. Peluang dan juga ruang. Alright. Contohlah, saya buat consulting, tak apa lah tunjuk produk, boleh? Tak apa, sila. Sila. Marketing sikit macam ni lah. Peluang dan ni peluang lah, ni bukan ancaman. Maksud dia bukan ancaman, maksud dia sebuah dia bentung ni. Dia nanti kita pergilah kepada segmentation semua tu sikit-sikit lah. Okey, jadi produk ni saya letakkan marketplace di China. Peluang, bukan semua orang dapat pergi bukan semua orang. Susah produk nak dapat pergi China. Tapi saya dapat pergi walaupun saya buat dekat rumah aja. Home based business. Saya bukan ada kilang kan, tapi OEM lah, Yalah. Tapi ada teknik dia, dan teknik dia bukan teknik ekspor. Teknik ekspor dan menerusi MDEC. MDEC dah buka pintu untuk kita berniaga. Jadi tactical lah ini. Yalah, tactical lah. Orang duk cari macam mana produk. Nak pergi sana, produk mana kan. Kan, orang duk cari, saya jumpa. Bagus, very good. Saya jumpa dengan cara yang paling murah dan senang. Itu dia. Okey? Ini sebab itu membuat orang tertanya macam mana tu. Itu kena pergi kelas. Boleh cerita sikit, tapi tak boleh cerita semua. Tak cukup masa dah. Tuan. Okey, saya nak cerita sikit ilmu taktikal. Boleh? Sila. Jadi ini 100% 1 jam ni untuk Tuan Mus ni, untuk membantu kita punya audiens. Sila. Excited ni. Sebab abang sebenarnya saya start ni untuk tolong orang susah. Sebab SMEs ni dah banyak cikgu. Kan? Banyak sangat. Banyak dah berjaya kan. Dia ajar orang. Yang masalah ni hari tu kita belajar nano. Kan 5,000 ke bawah, satu lagi saya lupa 2,000 ke bawah. Apa nama kan? Macam-macam lah. Apa mikro kan. Jadi maksimum dia ada kategori lain-lain lah. 300,000 sale ke bawah kan mikro. Jadi saya fokus pada semua. Dan tahun sudah kita ada buat projek lah bersama partner saya lah, strategic partner saya. Kita buat untuk asnaf di Perak. Okey. Kita buat satu projek, kita develop 20 orang asnaf supaya keluar daripada golongan asnaf. Buat bisnes kecil-kecil. Jadi kita dah dapat formula tu. Kan, kita dah dapat formula untuk tested. Sebab tu bukan konsultan mekanik macam saya, umur 55 tahun, apa yang saya cakap ni dah tested. Semua case study. Kan, kalau muda-muda ni mungkin teori lagi ada lah case study. Sikit lah case study, mungkin 1-2. Kita dah 55 ni. Banyak makan garam lagi lah. Macam saya dalam syarikat oil and gas, saya pergi sampai Sabah, develop kita punya company kat sana. Kan, macam mana nak ni lah safety lagi susah. Safety macam business lah. Safety is a business. Yeah, safety is business. Safety is a business. Okay. Saya nak tunjuk satu teknik tactical ni untuk orang dia tak, itu saya kata tadi, ilmu tactical business ni dia sebenarnya step by step formation. Tu saya suka perkataan Melayu usaha tangga kejayaan. Itu formula saya satu. Saya punya formula ni UTK. Usaha tangga kejayaan. Unit tindakan khas pun boleh. Usaha tangga kejayaan. Alright. Okey. Jadi orang yang contoh yang nak dapat sales 2,000 ke bawah. Sekarang ni dia baru berhenti kerja kan, biasanya saya kena VSS. Kan nak dapat sale 2,000 ke bawah. Kan tak mau banyak-banyak lah baru nak start. Tapi tak ada modal, tak tahu nak start kat mana. Dua termenung. Jadi apa teknik taktikal dia untuk buat? Kan dia ada kena ada teknik ataupun formula ataupun tools.
Jadi yang pertama ataupun apa sekali tadi? Formula atau tool lah, business tools. Tools, okey. Business tool lah macam tripod ya, tadi kan. Faham. Kan fishbone diagram, brainstorming, SWOT analysis semua business tool kena belajar. Okey. Banyak lagi. Setuju. Macam saya buat play dia orang sikit. Saya habis semua, saya pusing. Final idea kan dah jadi idea. Balik. Sebab apa? Cerita sikit boleh? Sila. Kan? Final idea ni. Orang ada kitab besar kan. Final idea ni. Dicipta tahun berapa? Lama dah. Lama kan? Lama dulu. Kita dah ikut lagi. Sekarang ni dah terbalik. Daripada bawah saya punya lah. Saya dah terbalik kan? Kan? Sebab apa? Orang yang datang pada kita sekarang ni, datang pada kita ni, dia nak beli. Contoh saya nak beli. Saya jual serbuk hadiah bentung. Ini pengalaman lah. Okey? Saya nak jual ni. Saya jumpa orang. Ataupun orang tu datang jumpa saya. Dulu dia tak tahu apa awareness, kita cerita lah. Dia tahu sekarang ni. Sekarang ni dia dah Google dulu. Dia dah tahu kat Shopee jual berapa. Satu botol ada berapa gram. Betul setuju. Siapa jual kat China, berapa harga kat China, apa hadiah jual kat China. Okey? Dia dah ada information dah dia. Bukan dia dalam keadaan kesedaran. Dia ada maklumat dah. Harga semua dah tahu. Harga pula bukan satu, dia boleh tahu ini 25 ni 30. Apa saya jual mahal 50. Kan contoh jadi saya tak mau cerita panjang sini. Semua saya terbalik kan. Ini pun saya terbalikkan. Mana kena faham lah, kita kena sesuaikan dengan keadaan semasa lah. Review trend. Bukan idea ni tak bagus. Pusing bagi terbalik. Yalah. Kan kena pandai customize lah supaya menghasilkan result yang lebih optimum kan. Jangan duduk ikut itu pasal kan. Maksudnya kita pergi seminar, kita belajar, balik kan kita buat formula kita sendiri. Sebab different product, different situation, different strategi. Tak boleh ikut orang. Ramai yang pergi cakap kopi tak payah fikir. Kopi saja buat. Lepas tu mati. Kan orang tu duit banyak, dia marketing dia lain cara dia dengan skala kita kan dia jual tempat lain, kita jual tempat lain. Market lain apa lain. Cikgu kata kopi bukan tak boleh fine tune sikit. Okey, jadi saya nak share ni formula usaha tangga kejayaan sila. Okey, satu orang tu dia nak start business with zero money. Contohlah tak tahu. Jadi kalau biasanya kita buat apa? Duduk termenung tu. Tak tahu nak start kat mana. Betul. Okey, jadi langkah pertama sekali kan kita buat 3 kolom macam ni. Buat 3 kolom. Buat 3 kolom. Kita tulis kita punya goal lah. Okey, kita tulis kita punya goal. RM alright 2000 sebulan. Okey, target tu lah. Target dia kan. Okey, saya tengok. Okey. Nak tulis note sikit tak apa ingat. Tak apa. Okey, supaya tersusun lah. Sebab apa kalau biasa ada slide senang sikit. Kedua kita identify kita punya aset lah. Aset apa kita ada. Contoh rumah. Okey. Kedai lah contoh lah. Kita kan kedai lain lah ni, kedai adik-beradik ke, kedai saudara ke. Bukan kedai kita. Motor. Yalah, aset dalam kita punya ni lah, yang kita guna untuk jalankan bisnes tu lah. Dah ni nak start zero ni. Apa nak cari resources. Kita ada resource. Okey. Resource. Kita tak ada bisnes ni. Baru nak start ni. Nak jual 2000 sebulan. Ini kaset kita ada lah kat rumah, basikal ke. Tak kira lah, isi semua lah. Kan barang yang boleh dijual lah. Barang yang boleh dijual. Tak tahulah apa benda kan. Okey. Ni apa cerita ni ramai orang kat sini tapi tak ada seorang bersuara ni? Sebab apa tahu? Sebab benda ni orang tak cerita, tak tahu nak tanya soalan. Lagipun dia bersifat umum sebab sini tak ada nombor, tak ada ringgit, tak ada percentage. Bermotifkan apa ni maklumat. Okey, lepas tu kita tulis apa kita punya masalah. Masalah kita selalu biasa apa? Tak ada modal. Okey. Lepas tu tak tahu nak jual apa. Okey, tak ada partner. Tak ada partner. Ini yang common biasalah. Common lah yang paling orang biasa nak start bisnes. Dia tak tahu apa benda. Tak tahu.
Okey? Jadi ini semua. Okey, kita list dulu kita punya goal, kita punya asset, kita punya masalah. Lepas tu kita buat tangga. Kita buat tangga. Macam mana tu? Okey, kita buat tangga. Tangga betul tu. Sebab apa tahu buat tangga? Sebab usaha tangga kejayaan kita kena scale. Banyak orang start dia tak fikir scaling, dia pergi jauh. Ya, lompat terus. Kan? Dia duduk nampak 5, 10. Yalah betul lah tu, betul dah. Tapi scaling tu tak ada. Yalah. Kan? 5 tahun duduk tahap tu juga. Dia sama kan? Dia tak nampak ni. Orang lain lepas 5 tahun kan ada 3 biji rumah contoh. Betul lah, ukuran dia lah. Main forex. Ukuran dia lah. Kan? Ada bisnes 100 website ada. Betul. Ada orang sampai ni Robert Kiyosaki 700 biji rumah. Tanah. Betul. Rumah pertama beli duit down payment pakai kredit card. Ya. Kita ada gunting kredit card kan? Dia guna kredit card. Dia guna kredit card beli rumah pertama punya down payment. Tapi dia ada jalan nak bayar. Kita gunting tu bukan kita down payment, kita tak boleh nak bayar. Lepas tak boleh nak bayar gunting. Okey. So masalah pertama kita tengok sini apa kita ambil masalah tak ada modal. Ini cara teknik tactical tak ada modal. Okey? Tak ada modal. Okey? Jadi bila kita tak ada modal, kita tengok ke aset. Kan? Apa yang kita boleh guna? Okey. Ada benda dah kita boleh jual, contoh jam. Ni contoh. Jangan pula balik jangan boleh jual jam lah buat bisnes. Pandai-pandai lah. Kan? Jangan jual rumah. Kan? Ataupun kita tengok dekat rumah ada tak bilik kosong. Contoh, kan? Bilik kosong contoh, kita bagi sewa kat orang sila letak barang. Atau kita bagi sewa kat orang dapat duit. Kan? Jadi katalah sewa rumah, sewa bilik. Kita ambil contoh lah, kita ada rumah bilik kosong, sewa. Dapat 500 dah. Contohlah kat KL kan, bilik RM500. Okey? Lepas tu apa masalah pula kita selepas daripada ni? Kan? Tak tahu nak jual apa. Tadi tak ada modal. Ni dah ada modal pula, tak tahu pula nak jual apa. Okey. Tak tahu nak jual. Yep. Okey? Kan? Sekarang dah ada RM500 kan? Letak sini RM500. Apa nak buat dengan RM500? Pergilah seminar. Ni cara dia lah. Cara dia. Nak move. Dia punya tool tactical tool. Ini tactical ni sebab apa dia berkait kepada peluang dan ancaman. Kan? Sama ada ancaman atau peluang. Ini peluang. Kan cari 500 kan sewa rumah atau jual barang, jual jam. Okey, lepas tu dah dapat 500. Tak tahu pula nak jual apa. Right. Pergi seminar. Kan? Dapat idea, dapat apa kan, pergi seminar ke, training ke. Kan? Kan dapat pergi seminar dapat dua-dua. Sebab tu ramai yang pergi seminar Dr. Azizan kan. Sebenarnya networking yang penting. Iyalah, ramai orang-orang yang semua orang dahsyat-dahsyat. Bisnes kan kita boleh belajar macam-macam. Dan orang dahsyat-dahsyat punya bisnes ni. Semua ni underground. Yalah. Kan? Dulu kita tak kenal. Kat situ lah kalau nak kenal pun. Kat situ nak tahu rahsia. Itu saya pun jumpa orang macam ni. Betul. Macam mana yang ni buat bisnes? Tahu kepala susah. Contoh kawan saya dia buat ladang kambing. Dia kata nak import kambing susah. Kan banyak dia punya protokol, banyak permit semua tu. Dia ada cara dia. Baru kita tahu macam ni. Jadi kawan saya nak pergi bela kambing buat ladang kambing. Nak pergi training tak ada duit. Contoh dapat pergi training 2 orang, satu orang 7,000, 2 orang 14,000 cuma. Tactical lah. Negotiating skill. Negotiating skill nanti kita pergi ke situ lah. Betul. Okey, jadi dapat 500 pergi seminar. Lepas tu masalah ketiga apa? Tak ada partner kan tadi? Katalah kan, tak ada partner. Okey, tak ada partner. Ada partner kan? Lepas tu dah pergi ni seminar. Kan training kan? Dapat partner. Mesti dapat lah. Collaboration. Yalah. Saya banyak pergi seminar, banyak jumpa orang collaborate buat bisnes. Lagi bagus-bagus. Macam ni lah contoh. Yalah. Kan? Contoh. Kalau tidak tak muncul lah kat Puim ni. Interweek lah, apa lah. Kan? Jumpa Tuan Nazrul. Dia bagi peluang kita share. Ya. Saya pun share dengan Tuan Nazrul. Dia pun ada buat bisnes. Forex. Saham Forex saja pun. Jadi kita ada tukar-tukar maklumat. Jadi ini contoh untuk yang baru nak
start. Right, betul. Ilmu tactical business untuk baru start business. Jadi maksudnya kita apa masuk goal ni tadi? Goal ni yang dia nak achieve dah business ke ataupun dia belum modal? Dia ni zero, nak start dia nak sale 2,000 sebulan. Sale 2,000 sebulan. So sekarang ni untuk start ialah macam tak ada modal, gunakan aset. So maksudnya ini tetap ke dia punya parameter kita letak ni? Goal, asset masalah. Nak bagi simple 3. Okey. Dia dalam bisnes ni kan, dia huruf ni formula ni saya pun tak tahu seberapa. Nombor 1, 3, 5, 7 ni cukup memainkan peranan yang penting. Betul tak? Nombor ganjil. Selalu keluar nombor ni. Magnum dengan Toto pun nanti keluar kalau siapa ganjil. Tapi saya tak boleh. Tapi ada orang yang boleh kan, tapi kena pusing-pusing. Tak percaya pergi check Toto Magnum hari ni. Okey, cuba gurau. Iyalah, saya tak ada komen tu. Gurau. Saya angguk je. Okey. Contoh dia 3. Okey, saya ada formula satu. Saya pakai ni juga formula 3 1, 7 formula. 7 ni yang tadi lah 7 pilar. 3 ni identiti kita. Kan? Salah satu daripada tactical yang kita perlu tahu identiti orang. Kan? You dengan saya lain. Ya. Kan? Berbezalah. Perception kita tak sama. Pengalaman tak sama. Betul setuju. Kan? Mungkin Tuan Azrul dia baca 100 buku, saya baca 3. Tapi saya tengok 100 YouTube. Dia tengok 3 sebab dia sibuk. Betul. Tuan Azrul. Salah satu dia. Okey. Jadi 3 ni dalam kepala kita, otak orang usahawan ni pun taktikal lah. Orang tak ajar ni kena ada 3 identiti. Kan? Kalau kita bisnes seorang lah. Kan? Pasal tu kadang-kadang bisnes seorang ni dia suka cakap seorang-seorang. Betul tak? Ya. Sebab dia seorang. Dia seorang ni cakap seorang-seorang. Dan dia lah bos, dia lah staff. Dia kena cakap dengan staff dia. Dia sebenarnya cakap dengan staff dia. Tapi orang nampak dia cakap dengan identiti tadi tu. Dia duk cakap. Tapi kita tengok cakap seorang-seorang. Ya. Dia kata gila. Jadi sama ada kita seorang ada 3 identiti. Rupanya dia tengah meeting. Dengan mesyuarat. Dengan mesyuarat 3 orang kan. Jadi kalau seorang kena ada 3 identiti. Ini saya bagi tahu. Kalau paling bagus bisnes ni start 3 orang terus lah. Sebab daripada pengalaman pening kepala walaupun online. Kita tak mesti ni baku fizikal ni tak masuk lagi online. Saya 5 tahun sudah baca buku, boleh dapat 10,000 sebulan. Macam-macam kan. Seronok ni pencen ni. Lepas 5 tahun tak sampai lagi 5,000 sebulan. Pasal banyak nak kena buat kan. Ya. Posting nak kena banyak kerja. Banyak kerja. Online macam fizikal store. Nak promosi, nak marketing, nak pergi jumpa orang, nak buat mouth to mouth. Jadi kena ada 3 identiti dalam badan kita. Apa dia tu? Nabi boleh padam kot? Boleh. Dah. Tak ada masalah pasal ni dalam bentuk ni dia orang boleh play balik. Dia boleh play balik. Right. Okey, identiti. Cerita identiti ni banyak. Tapi kena masuk kelas. Betul. Ya. Ada satu-satulah. Banyak. Tapi saya bagi yang basic dulu. Okey. Dia bukan apa kita nak buat marketing ni kan. Contoh dia marketing boleh cerita sikit Sila. Kita pergi kan. Marketing ni dia ada banyak. Kita boleh sebut marketing. Marketing. Okey, jom buat marketing produk. Kan? Maksudnya marketing ni dia ada 4 jenis lah. Dia secara umum ada 4 jenis. Kita bagi dua contohnya offensive marketing. Defensive marketing, offensive marketing. Dia ada lagi 2 untuk orang baru start. Defensive marketing ni digunakan oleh orang-orang yang market leader. Contoh macam Nestle jual Milo apa semua. Dia perlu ke bubuh signboard, bubuh tu belanja juta-juta? Tak perlu. Kan? Cuma dia nak jaga dia punya market share. So dia defensive marketing. Yang satu lagi ofensif ni yang ada nombor 2, nombor 3 nak beat nombor 1. Orang ni biasanya akan spend lebih. Kan? Lepas tu yang ketiga keempat tu lain lah pula. Start up kan. Dia level dia lain lah. Kekuatan kewangan dia lain lah. Jadi kita identify diri kita juga. Dekat mana? Personality kita macam mana. Setengah tu dia driver. Ni yang nak masuk ni. Ada 3 identiti dalam badan kita. Identiti pertama ni dia nanti kata let's do it. Buat je. Ini kata apa, kalau ada pengalaman, let's do it. Orang ni kan, dia cerita tu dia balik. Dia tak buat kerja. Betul tak? Idea ni banyak. Ya. Kan? Kita buat tu, kita buat ni, kita ini betul ke? Kan? Tapi kita perlu tahu orang macam ni dalam bisnes. Yang ni dia panggil visionary. Kan? Tapi kita tak tahu lah macam mana kita nak bergabung dengan dia. Cara nak bayar duit ke, dia buat kawan ke. Yalah. Gaji kecil ke, kita gaji besar sebab kita buat marketing. Yalah. Tapi kena ada let's do it ni dalam kita punya team ataupun diri kita sendiri. Visionary kan. Betul. Dia start dengan vision, dia start dengan mimpi. Betul.
Betul. Kan? Yang kedua ni, yang ni. Dia ada terus buat terus kan. Identiti kedua dalam badan kita. Orang ni bila dia dengar Let's Do It ni bercakap, habis dia kan, terus pegang telefon. Telefon, ni SSM ke? Ni saya nak start business. Kan? Macam mana dia terus jalan. Enterprise, LLT, Sendirian Berhad. Besok boleh jumpa, ni berapa? Macam mana? Ni Let's Do It ni. Terus telefon, mana ni? Pergi Google. Ini identiti kedua. Ada ni, tak ada. Tak, saya sedang tengok ni komen-komen macam ada banyak komen kan? Okey, tak apa. Ramai menonton tapi tak ada komen. Pasal apa baru lah. Mungkin baru ataupun tak apalah, tengok saja. Mungkin kita akan mungkin dapat macam feedback. Facebook, Google semua ni orang dah biasa sikit. Alright. Ini yang saya cerita ni bunga-bunga 80% kat kelas. Sebab apa kita go deep. Dia go deep atau go wide. Betul, dalam bisnes kita kena pilih kita nak go deep atau go wide. Betul. Setengah orang dia jual 100 produk, 100 website. Setengah dia ada 3 aja, tapi betul-betul detail. Fokus kan. Fokus. Okey, yang kedua Let's Do It Now. Orang ni dia ambil tindakan, action taker. Okey, yang ketiga ni yang paling penting. Bukan paling penting lah. Lah sekarang ni yang paling penting. Let's do it right. Ya, kena faham ke tu? Let's do it right. Maksudnya kadang-kadang kita start business, dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Kita masuk bisnes terus kita pergi langkah 4. Kan? Yalah, ini daripada case study lah. Saya ada share daripada case study sendiri buat bisnes, buat side hustling, bisnes dan industri. Dalam industri pun saya develop kontraktor untuk syarikat global. Set up daripada zero kan, mission, vision, meeting, semua tu lah. Jadi orang ni dia let's do it right. Macam sekarang kalau ada kes macam ni, minyak jatuh, harga minyak jatuh, kes virus, all this kan, orang ni akan bergerak ni. Okey, panggil semua. Balik review balik cara bisnes. Sekarang ni tak boleh ni, orang tak datang, kena semua deliver. Produk ni pun deliver. Kan, setengah orang ada produk dia letak kat premis, letak kat event contoh dia. Kan, kalau kita pergi event kan, tu kita selalu ajar orang pergi event ni bagi aktif sikit. Orang pergi event ni biasa dia duduk situ aja. Kan? Kadang-kadang dia pergi dekat orang. Kadang orang nak masuk tu bawa produk je, bawa pamphlet. Terus jual kat situ. Saya ada pengalaman Asnaf, projek Asnaf di Perak. Kan? Dia orang start event tu daripada pagi. Saya sampai tengah hari sebab saya daripada Podixon. Kan? Saya sampai tengah hari. Saya pergi situ, dia tengok semua ada terpenuh, susah hati. Kenapa ni? Ilmu daripada pagi satu sale pun tak ada. Okey, satu sale pun sakit tu. Kan? Okey, tak apa. Saya tanya mula sekali, saya tanya soalan pertama saya. Kan? Ingat dah langkah pertama apa-apa nak buat bila nak buat bisnes? Dia tanya apa? Tak ingat, Mus. Doa 1000 dinar, ayat 1000 dinar. Saya pergi kot situ sikit lah. Yelah, alat keagamaan spiritual sikit lah. Kan? Ayat 1000 dinar ni biasanya dalam restoran dia nanti buat poster. Tampal. Tapi yang tu tak betul. Tahu pasal apa tak betul? Bila kita letak poster tu ni, pelanggan baca. Bila pelanggan baca, owner jadi lembut hati bagi diskaun. Terbalik? Terbalik. Pelanggan untung sebab dia baca. Owner gantung. Kan? Ya tak ya kan tu? Sebab ayat 1000 dinar ni. Dia tak cakap pasal duit. Dia cakap pasal tawakal. Kalau kita berserah pada Allah Taala sikit lebih. Ya. Okey? Baca tak? Terlupa Cik Mus. Okey, tak apa, tak salah, cuba baca. Iyalah. Habis baca 6 orang customer masuk. Yalah. Bukan kita, bukan doa. Betul. Betul tak? Dia pun tengok muka saya, muka di tempat lain lah, sebesar tempat lain, buat tak tahu je. Satu lepas tu ada orang belilah. Kan, beli. Alhamdulillah. Lepas tu ada satu Asnaf tu pula, dia jual roti. Kan, dia jual roti. Dia kata tak ada customer jugalah. Kan. Dia kata lagi bawa roti ni, bubur dalam beg, pergi jual. Pergilah. Approach lah. Pergi balik. Macam tu juga, orang tak nak beli Cik Mus. Kan? Okey, tukar style. Tukar pergi jauh-jauh, jual kat depan kedai. Event kan besar kan. Jual depan kedai. Pasal apa kita boleh rujuk kepada kedai. Kan? Cik Mus tak boleh juga slow. Okey, tak apa. Ada bagi tahu tak you Asnaf? Dekat pelanggan. Bagi mana boleh Cik Mus, apa saya tak boleh? Dalam bisnes dia panggil social entrepreneurship. Betul tak? Social entrepreneurship you kena bagi tahu kan, orang kampung. Yalah. Bukan salah guna. Bukan salah guna. Ini taktikal lah, dia bukan salah guna. Taktikal lah. Kan? Kan Encik, saya orang susah Encik boleh beli. Salah.
Dia kalau kita tengok budaya ni ataupun cara ni, ialah kita boleh nampak mungkin di luar Malaysia kebanyakannya. Kan, terutamanya kalau kita pergi kat Indon kan, kalau orang Indonesia kalau dekat sana lah, dia tidak jual, dia kita beli barang ni tak ada, dia cakap pak tolong beli barang ni pak saya ni. Jadi taktikal lah. Mungkin dia susah betul, mungkin dia tak susah betul, bukan isunya, tapi maksudnya dia tahu apa benda yang sebenarnya workable pada dia. Kan? Okey. Jadi saya tak sebut, cikgu cuba sebut. Saya bagi skrip. Dalam bisnes kena ada skrip. Kena ada skrip kan. Tapi jangan lebih-lebih sangat kan. Saya senang saya tidur tepi parit. Anak dia semua main parit kan. Biarlah logik. Kan saya asnaf. Sebut saya asnaf cukup saya ni. Dia pergi balik separuh habis OT. Punyalah happy, alhamdulillah, cikgu macam nak nangis kan. Kan. Sampai ada orang cikgu dia bagi saya duit, tak mau ambil barang sebab asnaf. Yelah. Saya tak mau ambil, saya bukan minta sedekah, saya kata. Betul. Kan, dia bukan minta sedekah, dia jual barang. Right. Okey. Jadi inilah 3 yang penting. Identiti pada diri kita sendiri. Boleh guna social entrepreneurship untuk jual barang. Right. Ada apa-apa? Tak ada persoalan. Tak ada. Yang menontonnya maintain, tapi dia macam tengok rancangan ke apa. Tak apa, dia sebenarnya mungkin kalau yang tengok dalam recording dalam bentuk YouTube pun tolong komen dan juga mungkin boleh reply dan sebagainya, sebab kalau you ada spesifik topik ataupun untuk Cik Muh terangkan, insya-Allah kita akan terangkan juga, dan mungkin ada program ke dengan Cik Muh juga, boleh kita pergi ke arah tu. Alright. Silakan, ada lagi kalau nak pergi detail dia kena go by produk. Maksud saya kena tengok banyak perkara, lokasi. Kan baru kita buat workshop ke kan, kita identify dulu. Health product lah, tak usah identify satu-satu. Ya. Kan health product ke bodybuilding product ke. Kita boleh. Ya, faham. Okey, jadi hari ni pun tu lah nak tanya soalan semua, dia more to informative. Kan kita buat pembaikan dalam sistem bisnes kita. Saya ajar sistem, proses, people. Kan? Sumber manusia, pekerja termasuk orang lah, dengan business tools lah. Right. Okey, semalam kita pergi kepada formula sukses. Kita ada 10 minit je lagi maksimum ni. Alhamdulillah. 10 minit je maksimum ni. Banyak ni kalau nak cerita lagi 3 jam. Nak buat kelas jugalah next time. Okey, alright. Okey balik kepada ni tadi, kita dah cerita macam-macam. Okey, sebenarnya saya nak share case study kan, Oxford tu, tapi panjang sangat cerita. Kita tundakan ke hari lain. Hari ni kita pergi bunga-bunga. Yang penting hari ni balik pergi Google, tactical. Paling penting. Betul. Contoh dia kan, saya belum cerita lagi pasal apa ni. Dia dalam bisnes ni kan, macam mana nak guna side wall barrier, counter attack, frontal attack, backdoor attack, backdoor barrier, tactical retreat. Banyak tu. Panjang list sampai ke bawah tu. Tadi boleh kena buat yang panjang sikit. Okey, cuma nak share ni last kali, dia basic. Saya suka back to basic. Alright. Saya punya kelas semua asas kesinambungan perniagaan. Dulu saya buat 0 to 0. Sebab 5 tahun sudah dia offline, online to offline. Kan? OO lah. OO kan? O2O dia panggil. O2O. Semua dulu kalau 10 tahun sudah terbalik. Bisnes fizikal kena buka website. Kan? 5 tahun sudah yang mana website kena buka kedai fizikal. Ya. Sekarang ni dah ada di KL kan. Alibaba dengan pergi Quill Mall. Quill Mall kan, Quill Mall, JDX Concept Store. Tak ada orang kat dalam. Adalah 1-2 kan untuk tunjuk cara-cara nak pakai. Kita pergi, kita ambil barang, kita boleh tengok, boleh buka semua. Ada QR code, scan dengan handphone, keluar harga. Tekan buy. Tekan buy, pergi kat belakang, pergi ambil barang. Ini sampel untuk balik. Ataupun beritahu di belakang tu dalam masa 7 hari hantar ke rumah. Ataupun di kafe. Di kafe dia pun ada kafe kan. Betul. Dalam peti ais tu kan, kita scan, buka, kita ambil minuman, tutup, dia tolak daripada e-wallet. Okey? Ya, mudah sekarang ni. Kan, yang tu dah jadi biasa ni kan. Sekarang pula dah ni lah, sekarang ni dia pakai OMO pula. Apa dia tu? Ni JDX ni actually is OMO, bukan O2O dah. 0 to 0. Online merge offline. Merge ini saya nak share term lah kan. Nanti besok ni pergi seminar atau orang cakap OMO.
Dekat US dah cerita OMO, kat Malaysia belum lagi. Online merge offline lah. Macam GDX tadi lah. Yalah. Kan dia dah jadi collaboration antara online offline. Kan you jual online, di same time you jual offline. Okay? Right. Jadi formula sukses balik back to basic. Maaf, saya suka balik back to basic. Orang suka cerita canggih-canggih ke depan, saya balik ke belakang. Saya otai. Orang lama. Okay? Jadi back to basic. Sukses ni apa? Nombor 1 R. Dulu ni sebelum kita buat produk, kita buat research dulu. Research kena cari customer. Jangan pakai bantai je tu. Dia kena ada lah research kan. Kena research kan. Tapi R saya ni baru. Sekarang ni kena risikkan. Riset bukan research dah. Research tak cukup maklumat. Kena research siap. Kena buat risikkan. Buat strategi perang. Intelligence. Kan cari apa intelligence ni untuk menjaga. Risikkan. Risikkan ni macam-macam lah. Contoh 2016 saya nak buka pasar Ramadan saya buka gerai jual nasi tomato dengan nasi minyak. Okey, jadi 2015 saya pergi pasar Ramadan, saya survey. Kan, macam mana orang jual nasi minyak nasi tomato? Biasanya kalau kat pasar Ramadan yang jual nasi minyak nasi tomato semua dah bungkus siap. Kan letak atas meja kan banyak-banyak kan, kita ambil kita bayar. Yang tu satu. Lapar lah pula punya nasi minyak ni. Kat bawah ada. Okey. Jadi saya balik saya study konsep. Kan, jadi 2016 saya buat cara island jual nasi minyak itu. Saya jual panas-panas. Kan. Masuk dia masak di rumah, bawa pergi sana, buka cedok depan orang. Saya apa nak jual ni kena ada presentation. Kalau pergi pasar malam, pasar Ramadan tengok yang ada presentation tu orang ramai. Iyalah yang panas-panas ni yang ada ketuk ting tong. Menarik ya. Semua terkejut pergi tengok. Kan, kalau kita dah buat semua siap letak kan kosong. Okey? Presentation. Alright. Okey. Apa tadi cerita okay. Tadi kita cerita dekat risikan tadi. Risikan nasi tomato tadi Okey, lepas tu saya buat macam gerai tu macam dapur. Kan, maksud dia alat-alat tu bawah ada lilin dah lagi. Baru pasang lilin sebab apa lilin? Bagi bau. Bau dalca. Lagi satu saya punya ni kan saya untung saya tak banyak. Sebab saya bagi dalca, saya bagi kuah, kalau ambil daging, kuah dalca, acar, jual RM5.5 juga. Orang jual bungkus pun RM5.5 juga. Kan? Jadi saya bubur lilin bagi bau kuat. Yalah bagi kelebihan lah. Bagi ada kelebihan sikit. Ada kelebihan. Okey. Ini inilah hasil daripada risikan lah. Okey, yang kedua 4P. 4P ni normal lah, semua tahu kan. 4P ni basic Yalah. Produk, pricing, apa ni, place tempat, promotion. Okey, ini basic. Tak mau cerita. So 4P ni actually strategi. Strategi alamak. Tak apa. Penat ni. Strategi. Alright. 4P ni strategi. Produk apa nak jual, apa harga dia, kat mana nak jual, macam mana kita nak promotion. Dia basic. Kan? Dalam 4 ni yang buat duit satu saja, pricing. Lain semua makan duit. Yelah. Kan, nak buat produk makan duit. Place, nak letak kat mana, transport, logistik ni paling mahal. Kan, sayur 5 sen dekat Cameron Highland sampai sini kat KL jadi RM3-4. Kan, logistik. Nak alih kan. 4P. Yang ketiga P4 ni pula. Panjang sikit formula saya ni, tapi basic P4 ni personality personality. Tadi saya bagi 3 okey. Saya bagi 3 tadi. Yang keempat STP. STP ni semua tahu kan, basic. Apa dia tu? Segmentation, targeting, STP positioning. Okay. Segmentation, targeting, positioning. Tak boleh nak cerita kat sini panjang sangat. Tapi sama you perkenalan pasal ni lah. Ini yang buat duit ni, tactical. Betul tak? Kan? STP ni banyak orang buat duit sebab segmentation. Kan, dia masuk niche kan, yang tertentu dia masuk niche yang tertentu kan. Jual macam saya lah, kan, contoh saya buat ni lah. Saya masuk, saya jual saya punya produk ni, jual kat semua China turis. Saya tak jual kat orang biasa. Kadang-kadang orang nak beli kan, saya tak jual ni, saya jual kat China aja. Orang tu pun marah, sebenarnya saya nak jual kat dia. Kan, saya bagi dia marah. Masa tak jual kat aku. Kan, ambil lah. Tak boleh, ni tu macam mana. Tapi kau nak ambil lah. Dapat dah satu sale. Ya, betul. Okey? Tactical lah tu. Tactical.
STP tactical, walaupun positioning tu dah clear, tapi ada STP Lepas tu yang last kali 4C Oh, panjang panjang ni, ada 4E lagi. Simpan 4E simpan untuk jual lain hari. 4C ni, yang ni rahsia kesinambungan business. Business continuity. Apa 4C tu lebih kurang? Tak mau cerita lah. Tak mau cerita. Tak mau cerita. Boleh. Sebab apa? Sebenarnya saya terjemah ni semua, saya terjemah pergi bahasa Melayu. Apa dia tu? Kan? Tapi saya bagi satu contoh. Sebab masa pun tak cukup. Yalah, bagilah satu. Short cerita ni. Kan? Kata pasti satu customer convenience. Contoh, sebuah dia bentung jual pada China tourist. Pergi Langkawi beli, pergi Penang beli, datang PD beli. Balik China habis, pergi beli kat marketplace. Customer convenience. Kalau saya tak jual kat marketplace China, sekali je lah beli. Jadi produk ni duduk kat marketplace, lagi saya bayar, berpanjangan. Customer convenience, business continuity, penting. Planning. Okay. Alright. So banyak sebenarnya belajar sebenarnya. Walaupun macam apa tu Cik Mu bagi tahu macam pada kita lah, dia bagi tahu di asas sebagai sebenarnya saya sendiri personally saya banyak learn sebenarnya. Satu ialah kadang-kadang cuba lihat dari segi, bukan saja dari segi pembelajaran secara informational macam ni, tetapi cuba tengok dari segi lah apa yang you boleh aplikasi. Kan saya rasa saya banyak juga saya belajar tadi, saya boleh learn dan juga boleh resonate apa saya buat lah. Mungkin satu sudut lah, mungkin sudut pandang formula tu dia punya apa tu akronim tu berbunyi lain, tetapi sebenarnya maksudnya mungkin kita ni pun ada buat, tapi susunan atur kita mungkin kita boleh pembetulkan ikut akronim yang diberikan tadi kan. Yang paling penting strategi dengan taktik, kena tahu beza. Anything yang berhubungan dengan ancaman dan peluang, itu tactical. Supaya kita faham lah action kita tu. Dan patah balik lah apakah beza utama di antara strategi dengan tactical. Kedua tu antara benda yang sangat berbeza dan tactical dia dari segi penting juga, terutama dalam keadaan yang emergency. Dalam keadaan yang macam mana nak survive, tak dirancang, bisnes nak berjalan dalam keadaan tak dirancang lah macam sekarang. Lepas tu kita learn juga dia punya apa tu 7 pillars tadi lah. Sikit sebanyak lah dari segi dia punya perancangan, kepimpinan dan sebagainya kan. Lepas tu kita juga clear dari segi macam beberapa strategi tahu. So hopefully you dapat apa tu banyak daripada sini. Pada saya pun memang take seriously benda tu tadi, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Cik Mu, terima kasih banyak-banyak. Cik Mu ni sebenarnya kita kena ucap terima kasih datang daripada Podison sebenarnya untuk support you dan buat dalam di Seri Kembangan ni untuk apa tu sesi kali ni. Dan misalan kalau you berminat dan sebagainya, macam mana at least nak jumpa Cik Mu ke macam mana? Bawah PUIM lah. Bawah PUIM. Okey. Saya bergerak bawah PUIM. Saya tak mau bergerak luar. Okey, so maksudnya kita berak. Mungkin you berminat dengan Cik Mu sebagainya, tolong bagi tahu kita apa keperluan dan sebagainya insya-Allah. Dan masa ke masa. Dan misalnya kalau you minat macam okey, kita perlu detail lagi sebagainya, insya-Allah kita akan juga buat susunan atur dengan macam ni, mungkin lebih spesifik. Dan kalau nak bimbingan tu of course kena face to face lah, lebih terbaik kan. Tapi untuk pengetahuan awal ataupun dalam bentuk kesedaran ataupun you tahu boleh relate dengan you ataupun resonate dengan you, insya-Allah mungkin kita boleh bincang case study akan datang. Alright, so the best, assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi saya Jero Azrul daripada Persatuan Usahawan Internet Malaysia, Cik Mu daripada Business Mechanic. Okey, jumpa lagi dan assalamualaikum. Jumpa lagi.